Baik, alhamdulillah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu man kunna fihi wajada halawatul iman ayakuna Allahu rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyukraha ayyauda fil kufri kama yukraha ayyuzafu ila nar wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita yang hormati Fadil Ustaz Zamri. Tak lupa juga Tuan Bila kita, kemudian sidang jamaah muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala kerana kita dapat bersama selagi pada malam ini untuk kita sambung kitab Hadis Kursi. Masih lagi pembahasan dalam bab puasa. Doa orang berpuasa tidak ditolak. Di muka surat 57. Hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul mazlum yarfa'ullahu ta'ala fawqal ghamam wa yuftahu laha abwabas sama' wa yaqulu rabb wa izzati la'ansurannaka walau ba'dal hin wa izzati la'ansurannaka walau ba'dal hin kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terima daripada Abu Hurairah, di mana beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam telah bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum, tiga golongan yang mana doa mereka itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana doa mereka itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mana dia, tuan-tuan? Iaitu yang pertama as-saim. Saim mana orang berpuasa lah, hatta yuftira, sehinggalah dia berbuka. Orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Wal imamul adil, yang kedua imam yang adil ataupun pemimpin yang adil. Yang ketiga da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. yarfa'uha Allahu fawqal ghamam, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ke semua doa tadi melepasi awan. Wa yuftahu laha abwabas sama', kemudian dibuka baginya akan segala pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabb, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati la ansurannaka, wa izzati, demi kemuliaan aku, demi keagunganku, la ansurannaka, sungguh aku akan membantu engkau. Walau ba'dal hin, walaupun selepas satu masa ataupun tempoh masa yang lama. Satu masa ataupun tempoh masa yang lama. Okey, insya-Allah. Jadi ini, tuan-tuan, merupakan satu hadis Rasulullah SAW yang popular lah dan biasa kita dengar, terutama sekali pada bulan Ramadan lah. Yang mana Nabi menyebut dalam ni ada tiga golongan manusia yang doa mereka itu cepat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama as-saim hatta yuftira, orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Tapi puasa ni pun dia ni banyaklah kategori dia. Dia ada puasa orang awam,
Ada puasa orang khawas dan ada puasa hawasul awas. Puasa orang awam ni hanya puasa yang sekadar menahan diri daripada makanan minum. Sedangkan matanya, telinga dia, tangan dia kan tidak sunyi daripada melakukan dosa dan juga kesalahan. Tangan mengacau orang, kan memfitnah orang dan sebagainya. Mata melihat benda yang haram, telinga mendengar benda yang haram. Jadi maknanya hanya sekadar menahan diri pada makan minum je lah. Yang kedua, puasa orang hawas. Puasa orang hawas ini ialah puasa bukan hanya sekadar menahan diri pada makanan minum, malahan anggota badan semua dijaga. Takut nanti puasanya nanti akan hilang dia punya pahala dia. Mulut dijaga daripada bercakap bohong, cakap dusta. Tangan dijaga daripada mengganggu, mengacau orang lain. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu ialah orang muslim yang lain sejahtera daripada perbuatan tangan dia dan juga lidah dia. Tangan dan juga lidah dia. Mana itu ciri-ciri orang muslim lah. Sebenarnya orang muslim ni banyak ciri-ciri yang lain lagi, tapi antara itulah salah satu daripada ciri orang muslim yang benar-benar dikatakan orang yang Islam. Banyak kalau kita ni Islam dari segi nama je, tapi dari segi perbuatannya masihlah kita Islam lagi. Banyak kelakuan-kelakuan PL Yahudi kan, Nasrani dan sebagainya. Baik, yang ketiga, puasa hawasul hawas. Puasa para nabi dan juga para rasul. Yang mana puasa mereka itu bukan sahaja kan anggota badannya berpuasa, malah hatinya juga berpuasa. Dan fikiran mereka, hati mereka sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mata mereka itu tidur, kalau mereka tidur, tapi hati mereka tetap jaga dan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semana sedetik saja mereka lupa pada Allah Taala, maka mereka menganggap puasa mereka batal dan mereka akan kembali berpuasa semula. Baik. Jadi ada 3 golongan yang mana Allah Taala tidak menolak doa mereka. Itulah orang berpuasa sehinggalah berbuka. Jadi puasa-puasa tadi puasa orang hawas lah. Kalau nak kata puasa orang awam tak sesuai juga kan. Puasa yang bukan hanya sekadar menahan daripada makanan minum, mana semua kota badan dijaga. Kemudian yang kedua, imamul adil, pemimpin yang adil. Apa maksud pemimpin yang adil? Adil maksudnya wad'u syai'in fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai'in fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Begitu juga contohnya seorang suami yang adil. Suami ada 2 ataupun 3 orang isteri, jadi dibersihkan adil. Adil ni maknanya sesuai lah dengan kalau orang tu contohnya kalau isteri dia contohnya ada 2, isteri pertama tu anaknya berapa? Anak 10. Isteri kedua anak 2 je. Jadi di segi orang kata nafkah tu mana lebih? Sudah tentu isteri yang pertama nafkah lebih. Kerana ada anak dia ramai, yang ini anak dia 2 je. Tak boleh kita bagi ni separuh tak boleh. Kerana kat situ tak adanya keadilan itu. Nak adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, boleh dikatakan sebagai orang yang adil. Baik. Jadi imam yang adil, kalau disebut dalam satu hadis yang lain kan, 7 golongan yang mendapat naungan Allah Ta'ala yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Ada 7 golongan disebut dalam satu hadis yang lain. Yang pertama, imam yang adil. Mereka mendapat naungan Allah Ta'ala yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Yang kedua, syabun nasya'ah fi ibadati rabbih, pemuda yang banyak menghabiskan masa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya sentiasa terpaut ke masjid ataupun ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat,
rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa iftaraqa alaihi. Dua orang laki-laki yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu laki yang keempat. Yang kelima iaitu rajulun iza da'anhu imra'atin zatu mansabin wa jamalin ila nafsiha faqalu inni akhafallahu rabbul alamin. Lelaki yang apabila diseru dirayu akannya oleh seorang perempuan yang cantik, yang jelita, kan, lagi yang hartawan, yang banyak duit dan mengajak benda yang tidak elok, maksiat. Jadi perempuan tu ajak dia buat maksiat, maka dia berkata ini khaufullah rabbul alamin, aku takut kepada Tuhan sekalian alam. Kemudian laki-laki yang keenam iaitu laki-laki yang tasaddaqa bi yaminihi hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfaqu yaminuhu. Laki-laki yang bersedekah dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kirinya yang mana tangan kiri tak tahulah. Rajulun tasaddaqa bi yaminihi hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Laki-laki yang bersedekah menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Dan laki-laki yang ketujuh iaitulah rajulun zakarallahu khulian fafadat ainahu. Lelaki yang bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu wa taala dan berzikir pada Allah, memunajat kepada Allah taala, kan, sehinggalah menitiskan air matanya mengenangkan kepada dosa dan juga kesilapan yang lepas. Zakarallahu lian fafadat ainahu. Jadi ke situ ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah taala, yang tidak ada naungan melainkan Allah taala. Termasuklah imam yang adil tadi. Kat sini juga ada sebut tentang imam yang adil. 3 golongan yang mana doa mereka tidak tolak. Pertama, orang berpuasa tadi sehingga berbuka. Yang kedua, imam yang adil. Itu mana imam adil ni banyak kelebihan dia. Kemudian yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Doa orang zalim ni mustajab. So janganlah kita menzalimi orang lain. Hatta walaupun pada binatang sekalipun, janganlah kita zalim pada binatang. Apalagi kalau zalim pada manusia, menghina manusia, kan, memfitnah orang dan sebagainya. Ini orang kata satu perbuatan tak elok lah. Besok, akhirat besok, orang yang kena zalim tu dia akan cari balik kita. Kenapa? Dia akan tanya dengan kita, kenapa kita menzalimi dia. Macam tu. Dalam kitab Al-Kabair, dalam kitab dosa-dosa besar, ada ceritakan berkenaan dengan ada seorang lelaki. Ada seorang lelaki ni dia menjadi nelayan. Dia kerja menjadi nelayan, menangkap ikan dah, memancing ikan. Jadi suatu hari dia memancing ikan. Puas dia mancing ikan tak dapat. Akhirnya dia dapatlah 1 ekor ikan. Agak besar juga ikan tadilah. Ketika dia dapat ikan tadi, tiba-tiba lalulah raja. Raja kan? Raja pada negeri itu dia lalu dan dia tertarik kepada ikan tersebut. Maka dia rampas ikan itu daripada nelayan tersebut. Maklumlah raja faham lah kan. Kau tak nak ikut cakap aku, kau siaplah. Aku ada bala tentera. Jadi kat masa tu pun dia bawa dia punya tentera dia. Jadi raja kan cakap dengan tentera, ambil ikan tu, kampas. Saya nak makan ikan tu. Saya nak makan. Maka nelayan tadi pun sedih lah. Nah, itulah seekor ikan yang dia ada. Dah lah tu lah raja pun lalu, raja pun tertarik dengan ikan dia, lalu ikan pun dirampas dan dibawa balik. Dalam perjalanan bawa balik tadi tuan-tuan, jadi ikan tu, raja tadi baliklah ikan tadi. Pada ikan tu terdapat duri. Ada duri kat ikan tu. Ikan kalau biasa ikan duri tu ikan apa? Ikan laut yang ada duri tu. Dia macam ikan baung kan? Ikan apa? Semilang laut.
Alah, tak tahu macam itulah. Tapi adalah duri dia pada ikan tadi. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala kan ikan tadi terkena dia punya duri itu kepada gajah tadi. Terkena pada gajah tadi. Bila dah terkena, kemudian gajah tadi pun balik dalam masa yang sama dia rasa sakitlah dia punya jari itu, tangannya terkena duri pada ikan. Maka dia lalu balik ke istananya. Sampai ke istana, tangan dia dah mula sakit. Mula-mula kat bahagian bawah ni sakit dia. Maka dia carilah tabib kan, untuk merawat dia punya sakit tadi kan. Tapi tak pulih-pulih juga sakit dia. Tak? Maka disyorkan kepada gajah supaya tangan gajah tadi dikerat. Tangan gajah tadi dikerat kerana kesakitannya amat sangat, bersangat sakit. Jadi dia punya racun tu macam racun dia punya ikan tu, dia dah macam dah merebak dia punya bisa racun tu dah kan. Ikan kan dia punya racun kan, bisa kan. Dia dah mula merebak. Jadi disyorkan kepada gajah supaya dipotong tangan dia. Tapi gajah tak nak lah. Gajah cuba bertahan supaya jangan dipotong tangan dia. Tapi tak nak lama kelamaan terpaksa juga dipotong tangan dia. Maka gajah pun kundung dah tangan dia. Kan potong setakat ni. Jadi bila dah potong setakat ni, gajah anggap bahawa tangan dia akan pulih. Tetapi tangan masih tak pulih. Dia punya racun tu dah merebak ke atas, dah sampai ke siku pula. Bila sampai ke siku, gajah pun orang kata tak tahan sakit dia. Maka tabib kata kan, dia kata kena potong juga tangan gajah kan. Maka dia potong lagi dah tangan gajah sampai ke sini. Bila dah sampai sini, dah potong tangan ini, maka gajah ingat dah elok dah, tapi masih tak elok lagi. Dah potong tangan masih tak elok lagi. Maka minta supaya tangan tadi rupa-rupanya punya racun tu dah naik ke atas lah, dah sampai ke sini pula kan. Bila sampai sini pun tabib pun cakap macam tu jugalah. Maka akhirnya tabib tanya dengan gajah, "Tangku," dia kata kan, "keadaan tengku ni semakin parah. Saya nak tanya dengan tengku lah, ada tak tengku buat inaya dengan sesiapa? Ada tak tengku buat inaya dengan sesiapa?" Tengku kata, "Setahu aku macam tak ada." Setahu aku macam tak ada buat inaya dengan sesiapa. Mana boleh tengku, mesti ada tengku buat inaya dengan seseorang daripada rakyat dan sebagainya. Maka gajah kata, "Oh ya," dia kata, "ada." Baru ingat. Macam tu. Dah sakit macam tu, melolong macam tu kan, bolah teringat. Rupa-rupanya dia telah merampas ikan sinalayan tadi, rakyat dia. Dia kata, "Aku ada merampas seekor ikan daripada salah seorang daripada nelayan, rakyat aku, dan aku ambil dia secara paksa. Sedangkan nelayan tersebut tak nak supaya bagi ikan pada aku, sebab itu aja ikan yang ada. Tapi aku telah mengerahkan tentera supaya mengambil ikan tersebut. Dan ikan itu telah pun dia punya bisanya terkenalah ke tangan aku. Itu yang sebabnya berlaku macam tu lah. Tangan aku ni sakit dan terpaksa dipotong dan sebagainya, sehinggalah tinggal sikit di bahagian atas itu. Kalau macam tu tengku kena pergi jumpa rakyat itu, pergi minta maaf dengan rakyat tadi. Kat mana tempat itu kan, entah tengku lah yang tahu. Jadi akhirnya gajah pun terpaksa turun daripada istana ni, carilah rakyat tadi. Cari akhirnya jumpa. Sampai pada nelayan tadi kan. Maka raja kata, "Saya minta maaf lah," dia kata, "di atas segala kesilapan aku yang lepas." Maka nelayan kata, "Apa kesalahan kau dengan aku? Saya tak kenal pun kau ni." Rakyat tak kenal raja. "Saya tak kenal pun kau ni, apa kesalahan kau dengan aku?" Maka raja pun ceritalah, "Sebenarnya dulu," dia kata, "aku ada ambil ikan kau. Saya ambil dan rampas ikan kau.
Kerana aku memang berhajat pada ikan tu dan aku rampas. Dan setahu aku kau memang tidak ada ikan yang lain. Maka nelayan tu kata, oh iya ke? Tak apa, dia kata. Saya dah maafkan dah. Saya dah maafkan kesalahan kau. Betul kau dah maafkan? Ya, saya dah maafkan. Kemudian maka lepas tu raja tanyalah dengan kepada nelayan tadi, boleh tak kau doa kepada Allah Ta'ala supaya kembalikan balik tangan aku ni? Boleh tak kau doa Allah Ta'ala supaya kembalikan semula tangan aku yang aku dum ni? Boleh? Boleh, dia kata. Tak apa, nanti saya doakan. Maka dia berdoa Allah Ta'ala supaya dimulakan kembali tangan raja tadi. Dengan izin Allah Subhanahu Ta'ala, maka tangan raja tadi pun pulih semula. Kembali macam asal balik tangan dia. Macam tu. Maka raja tadi tanya dengan nelayan tadi, wahai nelayan, dia kata, wahai tuan, dia kata, kan, apa yang kau buat ketika aku merampas ikan kau dulu? Apa yang kau buat? Raja kata, nelayan tu kata, aku tak ada buat apa. Aku doa lah. Aku doa kepada Allah Ta'ala supaya ditimpakan pahala bencana kat kau. Tu je lah. Kalau kerana kau rampas ikan aku. Sedangkan aku masa tu tidak ada ikan yang lain. Tu je ikan yang kau bagi hampa. Kenapa? Jadi aku mengadulah dengan Allah Ta'ala. Aku nak mengadukan kau pun buat apa? Kau merampas harta rakyat. Jadi aku mengadu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa supaya dikenakan suatu bala bencana kepada kau. Itu yang berlaku lah kat kau. Oh ya ke? Saya minta maaf lah, dia kata. Kan? Okey lah tu, minta maaf. Ni kali jangan buat lagi. Nampak tak? Itu kisah tersebut disebut dalam kitab Al-Kabair berkenaan dengan dosa-dosa besar supaya kita jangan menzalimi orang lain. Jadi ada 3 golongan tadi yang doa mereka tidak tolak. Pertama, orang berpuasa sehingga berbuka. Yang kedua, imam yang adil. Yang ketiga, doa orang yang kena zalim. Yang mana doa orang yang kena zalim ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melepasi awan dan dibukakan pintu-pintu langit. Wa yuftahu laha abwaabas sama' wa yaqulullah. Dan Allah Ta'ala pun berkata ataupun berfirman, wa izzati la ansurannaka walau ba'dal hin. Demi keagunganku, aku pasti akan membantumu walaupun selepas satu tempoh masa yang lama, tuan-tuan. So kalau tuan-tuan nak doa mustajab, kena selalu berpuasa lah. Kena selalu berpuasa. Contoh terutama sekali puasa sunat. Puasa wajib tu lah Ramadan je lah. Ini puasa sunat. Kita ada puasa Isnin, ada puasa Khamis, tak? Ada puasa Muharram, puasa Rejab dan sebagainya kan? Banyak puasa. Puasa orang kata hari putih. Bolehlah tentang berpuasa. Kerana doa bila berpuasa ni doanya mustajab. Mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita lihat kepada pengajaran daripada hari ini. Pertama, doa yang mustajab turut bergantung kepada faktor lain seperti sumber makanan yang halal. Sumber makanan halal pun mainkan peranan juga. Kullu lahmin nabatan haram fanaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka api neraka itu lebih aula bagi dia. Dan doanya pun tidak mustajab. Tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, merendahkan diri ketika berdoa. Yang ketiga, keelokan peribadi orang yang berdoa. Mana akhlak kita kena perbaikilah. Kita perbaguskan akhlak kita, kan? Dan kita mengaku bahawa yang Maha Berkuasa ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-doa silahul mukminin. Doa itu senjata kepada orang beriman. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otak ibadat. Doa tu otak ibadat. Siapa yang tak berdoa sama seperti orang tak ada otak. Orang yang tak ada otak. Kerana doa tu otak ibadat. Kalau orang ibadat tapi tak berdoa, sama diberatkan seperti maknanya macam ibadat tadi. Kalau diumpamakan macam manusia, dia tak ada otak. Macam mana kalau orang tak ada otak? Kalau tak ada otak, tak ada fikiran lah. Dia akan buat apa yang nak je. Macam binatang kan. Binatang
Walaupun sikit-sikit macam ada otak, tapi dia tak ada fikiran, dia tak ada. Yang kedua, Allah SWT sama sekali tidak akan menolak permohonan hamba-hambanya dan menggalakkan mereka supaya tidak putus berdoa. Menggalakkan hamba tadi tidak putus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada waktu tertentu yang doa mustajab. Antaranya ialah seperti doa di antara azan dengan iqamah. Ini doa waktu mustajab. Doa ketika apa lagi? Ketika hujan. Ketika hujan pun doa mustajab. Apa lagi doa yang mustajab? Doa di tengah malam. Ketika orang masih tidur kan? Orang tengah niat tidur, kita bangun ibadah Allah Ta'ala dan doa kita mustajab. Kemudian menjaga adab-adab ketika berdoa merupakan ciri-ciri terima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya kita masuk ada yang kedua. Menyegerakan berbuka mengundang kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, habbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum al-fitra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, yang mana Allah Taala telah berfirman, ahabbu ibadi ilayya, sekasih-kasih hambaku kepada aku, sekasih-kasih hambaku kepada aku, yang mana a'jaluhum al-fitra, di mana mereka segera berbuka ketika telah masuk waktu berbuka. Dengan syarat yakinlah, yakin waktu berbuka telah masuk, maka naklah kita bersegera berbuka. Jangan kita tangguh-tangguh lagi. Tapi kalau dalam bab sahur, kalau sahur kita digalakkan melewatkan sahur. Tapi jangan sampai kepada contohnya waktu syak. Waktu syak ni waktu ragu-ragu lah. Dah habis, dah terbit fajar ke belum terbit fajar? Dah habis waktu imsak ke dah belum lagi kan? Macam tu. Jangan sampai setakat macam tahap macam itulah. Cuma dalam bab kita berbuka ni memang kita digalakkan segera berbuka. Kerana mencontohi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbuka dengan apa saja yang adalah sebaik-baiknya dengan buah tamar ataupun dengan benda-benda yang manis. Kita digalakkan kita segera berbuka. Kecuali lah kalau seandainya kita tak tahu, contohnya waktu maghrib dah masuk ke belum. Kita tidak ada satu benda, contohnya tak ada jam, tak ada benda-benda, sesuatu benda yang boleh kita jadikan sepanduan bahawa kata waktu berbuka dah masuk. Contoh kemudian awan pun, contohnya awan pun gelap, awan pun macam kata melindungi matahari. Jadi matahari tak nampak. Matahari ni dah terbenam ke belum tak tahu. Susah kita nak ramalkan matahari dah terbenam atau belum. Ramadan kata maghrib dah masuk ke belum. Jadi kita kat situ kita susahlah kita nak tahu. Tapi ikut zan kita lah, keyakinan kita macam mana. Maghrib dah masuk ke belum? Kalau maghrib dah masuk, dah yakin, terus berbuka. Tapi kalau kita rasa tak yakin lagi maghrib telah masuk, sedangkan sebenarnya maghrib dah masuk. Sedangkan apa? Kerana kita tak tahu, kita ada panduan, tak ada panduan menyatakan maghrib dah masuk. Jadi kat situ bolehlah kita melewatkan sikit untuk berbuka, supaya waktu maghrib tu dah benar-benar telah masuk, barulah kita berbuka lah. Macam tu. Baik. Jadi apakah pengajaran pada hari ini? Pertama, menyegerakan berbuka puasa termasuk dalam perkara-perkara sunat berpuasa. Sunat berpuasa. Yang kedua, galakkan menyegerakan berbuka puasa supaya bersalahan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Yang mana Yahudi dan Nasrani mereka itu suka melewatkan daripada berbuka. Mereka suka melewatkan. Malahan ada di kalangan mereka pun ada yang berpuasa sampai 24 jam. 24 jam berpuasa. Ikut pada agama mereka lah. Kita ni ikut cara Nabi lah. Nabi puasa macam mana? Kemudian kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada mereka yang mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, itu tentang berbuka lah.
Kemudian kita masuk bab keempat, bab haji. Bab haji ni panjang tu kan, hadis ni panjang. Tanpa kita masuk sikit bab haji ini. Baik, ganjaran di sebalik amalan daripada haji. Hadis riwayatkan daripada Ibnu Umar, di mana beliau berkata, ja'a rajulun minal ansar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kalimatun as'alu anhunna. Kalimatun as'alu anhunna. Qala ijlis. Wa ja'a rajulun min Saqif. Faqala ya Rasulullah, kalimatun tas'alu anhunna. Faqala sabaqaka al-ansari. Faqala al-ansari innahu rajulun gharib wa innal gharib haqqa. Fabda bihi faqbala ala as-Saqafi. Faqala in syi'ta ajabtuhu amma kunta tasalu wa in syi'ta sa'altani fa ukhbirka. Faqala ya Rasulullah bal ajibni amma kuntu as'aluka. Qala ji'ta tas'aluni anir ruku was sujudi was salati was saum. Faqala la wallazi ba'asaka bil hakim ma akhta'ta mimma kana fi nafsi syai'a. Faqala fa iza raka'ta fadha rahataika ala rukbataika summa farnij baina asabika summa umkus hatta ya'khuza kullu udwin ma'khazahu fa iza sajata pamakin jabhataka wala tankur nakran wa salli awalan nahar wa akhiruhu. Faqala ya nabi Allah fa in ana sallaita bainahuma. Faqala fa anta iza musalli wasum min kulli syahrin 13 wa 14 wa 15. Faqama as-Saqafi. Sampai situ dulu. Hadis ini panjang. Dia ada belakang ni ada lagi Baik. Masuk pada hadis ini, kita ambil satu peringkat dulu. Ja'a rajulun min Ansar. Hadis ini terima daripada Ibnu Umar, di mana beliau berkata, ja'a rajulun min Ansar ila Nabi. Suatu hari telah datang seorang laki-laki daripada golongan Ansar kepada baginda Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kalimatun tas'aluhun anhunna. Kalimatun tas'alu anhunna. Dia kata, aku ada beberapa perkara, wahai Rasulullah, aku nak tanya pada Tuan. Saya ingin bertanya beberapa perkara ataupun kalimah kepada Tuan. Kalimatun as'alu anhunna. Ada beberapa kalimah aku nak tanya dengan kau, ya Nabi, ya Muhammad. Qala, maka Nabi berkata, ijlis. Duduk dulu. Duduk. Kemudian wajah rajulun minan Saqif. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki lain pula daripada golongan Saqif. Faqala ya Rasulullah, kalimatun as'alu anhunna. Maka lelaki daripada Saqif tadi pun berkata, ya Rasulullah, kalimatun, ada beberapa kalimat as'alu anhunna, aku nak tanya kau ni. Aku nak tanya kau ni Nabi, ya Rasulullah, ada beberapa kalimat. Sama juga dengan laki-laki Ansar tadi. Laki Ansar tadi pun nak tanya juga beberapa perkara dengan Nabi. Golongan laki-laki pada Saqif ni pun nak tanya juga beberapa perkata masalah kepada baginda Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi berkata, sabaqaka al-ansar. Nabi berkata kepada lelaki Saqif tadi, kamu telah didahului oleh lelaki Ansar. Kau jatuh nombor 2. Kan? Kau nak tanya benda kan? Banyak benda nak tanya kan? Boleh. Tapi kau jatuh nombor 2. Setelah lelaki Ansar ni bertanyakan, baru aku bagi kau bertanya pula. Faqala Ansar. Kemudian lelaki Ansar tu berkata, innahu rajulun gharif. Sesungguhnya lelaki Saqif ini lelaki yang termasuk daripada kumpulan perantau. Wa inna lil gharif haqqan. Sesungguhnya bagi perantau tu dia ada hak. Fabda bihi, maka mulakan dengan dia ya Rasulullah. Jadi lelaki Ansar ni dia macam, tak apalah Nabi, bagilah dia dulu. Gitu kan. Bagilah dia tanya dulu. Walaupun aku dulu sampai.
laki Ansar tadi kata, walaupun aku dulu sampai, tapi memandangkan lelaki Saqif ni macam daripada jauh dia datang, so tak apa, bagi laluan dia dulu. So dia tanya dululah, aku tanya kemudian tak apa. Dia kata, maka laki Ansar tadi kata, innahu rajulul gharibun wa innal gharib haqqan fabda bihi fa aqbala ala Saqafi. Maka lelaki Ansar itu kata, sesungguhnya lelaki tadi, lelaki yang Saqif itu lelaki yang gharib, lelaki yang pedagang ataupun perantau. Wa innal gharib haqqun, sesungguhnya orang merantau ni pun ada hak dia. Fabda bihi, maka mulakan dengan dia Rasulullah. Biar dia tanya dululah, tak apa. Aku kasih dia peluang untuk tanya dulu. Faqbala ala Saqafi, maka lalu Nabi pun menghadap kepada lelaki daripada Saqaf tadi kan, Saqafi tadi. Faqala, maka Nabi pun bertanya dengan lelaki Saqif tadi, in syi'ta ajibtuka amma kunta tasalu wa in syi'ta sa'altani fa ukhbiruka. Maksudnya, in syi'ta, jikalau engkau kehendak, ajibtuka, aku jawab pada engkau, amma kunta tasalu, daripada apa-apa yang kau tanyalah. Kalau kau hendak, aku boleh jawab. Aku boleh jawab apa-apa yang kau tanya, aku akan jawab. Kata Rasulullah SAW. Wa in syi'ta, dan jikalau kau hendak, sa'altani, engkau tanya padaku, fa ukhbirka, lalu aku akan jawab. Aku akan beritahu pada engkau apa masalah yang kau nak tanya tadi. Aku akan jawab apa masalah yang kau nak tanya. Itu kata Rasulullah kepada lelaki Saqif tadi. Kemudian faqala ya Rasulullah, kemudian laki-laki Saqif itu pun bertanya, ya Rasulullah, bal ajibni amma kuntu as'aluka, bahkan engkau jawab kepadaku daripada apa-apa yang aku tanya pada engkau ya Rasulullah. Qala, berkata ia, jikta tas'alani anir ruku'. Maka Nabi kata, engkau datang kepadaku, engkau sebenarnya tanya padaku tentang ruku', wasujud, dan juga sujud, wassalat, dan juga masalah sembahyang, wassawmi, dan juga masalah puasa. Faqala, maka berkata ia, la, tidak, wallazi ba'asaka bil haq ma akhta'ta mimma kana fi nafsi syai'a. Demi diriku yang berada dalam genggamannya, dia kata, maksud tidak tadi maksudnya tak salah lagi. Kan Nabi tanya, Nabi kata pada lelaki itu, bukankah kau nak datang, aku datang pada aku ni, kau nak tanya berkenaan dengan ruku', kemudian kau nak tanya berkenaan pada aku tentang masalah sujud, kata Rasulullah. Kau nak tanya padaku tentang sembahyang, kau juga nak tanya padaku tentang puasa, betul tak? Maka lelaki itu kata, la, maksud la ni tak salah lagi lah. Bukan maksud la ni tidak, tak. Maksud la ni tak salah lagi. Memang itulah aku nak tanya kau ya Rasulullah. Wallazi ba'asaka bil haqi, demi yang diri kau dibangkitkan dengan kebenaran, ma akhta'ta mimma kana fi syai'in fi nafsi syai'an, mana tidak salah lagi daripada apa-apa yang ada pada diriku. Memang tak salah lagi lah. Sebenarnya memang aku nak tanya tu ya Rasulullah. Aku nak tanya engkau tentang masalah tadi, masalah ruku', masalah sujud, masalah puasa, dan juga masalah sembahyang. Qala, maka Nabi SAW pun menjawab, fa iza raka'ta fadha rahataika ala rukbataika, apabila engkau rukuk, maka letakkan kedua-dua tapak tanganmu di atas kedua-dua lututmu. Ini nak cerita tentang kaifiat rukuk lah. Nabi kata, kalau kamu rukuk tu, letakkan mana tangan, dua telapak tangan kita tu di atas lutut kita. Letak atas lutut lah, dalam keadaan berdiri tu, kemudian dia rukuk lah macam tu. Kalau rukuk ni, macam mana keadaan rukuk? Rukuk yang sempurna macam mana? Seperti papas keping kan? Seperti bentuk sesiku, bentuk air tu. Itu rukuk yang sempurna. Ada orang rukuk kadang-kadang macam tegak sikit, ada yang ke bawah pun ada. Dia mesti seperti papas keping, yang mana kalau seandainya kalau kita rukuk tu, kalau kita letak contohnya air satu gelas, kita letak belakang kita, air tu takkan terbuang.
air itu tak terkembang. Itu dikatakan rukuk yang sempurna. Kalau letakkan cawan ataupun gelas yang ada dalam air dia kena letakkan belakang kita, tapi gelas tu contohnya terbuang, jatuh, maka itu bukan namanya rukuk yang sempurna. Mungkin sebabkan mungkin dia ke atas sikit ataupun ke bawah sikit. Sudah tentu air itu akan tumbang lah. Jadi kalau dia betul-betul stabilnya tu, insya-Allah air itu tak akan tumbang lah. Macam itulah. Baik. Kemudian Nabi bersabda lagi, dia kata summa farrish baina asabiika. Kemudian maka naklah kau renggang-renggangkan. Renggang-renggangkan akan jari-jari kau. Renggangkan antara jari-jari. Waktu kita rukuk tu kan kita pegang lutut kita, jadi jari-jari itu naklah direnggangkan. Jangan dirapatkan. Kemudian summa umkus hatta ya'khuza kullu qudwin ma'khazahu. Kemudian berdirilah sehingga setiap anggota berada pada tempatnya. Berdirilah sehingga setiap anggota berada pada tempat di mana tamakninah. Tapi rukuk tamakninah kan. Jadi pastikan tangan-tangan kita berada pada tempat dia. Masih ada tamakninah kat situ. Bila kita i'tidal tu, mana i'tidal tu, mana mesti ada tamakninah. Kemudian wa iza sajata famakkin jabhataka wala tankur nakran. Dan apabila engkau bersujud, maka naklah sujud seperti sedia kala. Janganlah sujud seperti patukan burung. Jangan sujud kerana cepat seperti patukan burung. Mana burung tadi mematuk makanan. Macam mana burung mematuk makanan? Cepatlah. Ayam kan. Ayam ke itik ke macam mana dia mematuk makanan tu? Cepat dan pantas. Kadang-kadang kita nak kira pun tak sampai. Ada tuan-tuan kira tak bila ayam tu dipatuk makanan tu? Ada tak tuan-tuan sempat kira berapa kali dia patuk? Tak sempat nak kira dah. Laju kan. Malahan kadang anak-anak dia pun ada ke topi pun dia tak tahu je. Siap dia terajang anak lagi. Macam tu. Itu biasa ayam jantan lah. Ayam betina tak. Ayam betina biasanya dia akan sibuk layan anak-anak dulu. Ayam jantan tak ada nak layan anak dah. Macam tu. Dia pergi tempolok dia je. Baik. Wasalli awala nahar wa akhirhu. Kemudian dirikanlah sembahyang pada permulaan solat. Dirikanlah solat pada permulaan siang dan juga akhirnya. Kemudian faqala ya Nabi Allah fa in ana sallaitu bainahuma. Kemudian dia berkata, wahai Nabi Allah, jika saya mendirikan solat di antara kedua-duanya, siang dan juga akhir pada siang, maknanya waktu nak maghrib, maka baginda bersabda, maka kamu ialah orang yang mendirikan solat. Maka fa anta iza musalli wasum min kulli syahrin salasa asyarata wa arba asyarata wa hamsa asyarata. Kemudian maka naklah berpuasa pada setiap bulan, iaitulah pada 13 hari bulan, wa arba asyarata 14 hari bulan, wa hamsa asyarata dan juga 15 hari bulan. Dan juga 15 hari bulan. Faqama as-Saqafi, kemudian lelaki Saqafi tadi pun dia pun berangkat. Berangkatlah. Summa aqbala ala ansar. Kemudian Nabi pun menghadap golongan Ansar pula, lelaki Ansar tadi. Jadi dah habislah mana pertanyaan daripada golongan Ansar tadi. Tapi kat situ nak sebut pada kita, walaupun lelaki itu belum cakap apa dia nak tanya, tapi Nabi dah tahu dah. Ini kelebihannya ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tahu apa lelaki itu nak tanya. Kalau kita lah jumpa kawan kita nak tanya sesuatu dengan kita tak tahu apa benda dia tanya. Sehinggalah dia sendiri menceritakan apa benda dia nak tanya pada kita. Kebiasaan kita macam tu. Tapi tak tahulah kalau tuan-tuan dah boleh baca hati orang. Saya dah tahu semuanya. Macam cerita Pelambi kan, Hujung Empat Belalang. Tahu tak? Hujung Empat Belalang tu kan, penghulu tu kampung datang nak mengadu masalah. Masalah apa tu? Lembu hilang kan? Lembu hilang, kambing hilang. Kambing hilang tu kan? Maka dia sampai dengan Hujung Empat Belalang, Pelambi
Tak apa, saya dah tahu semuanya. Yo dah tahu semuanya. Tak. Sedangkan anak dia yang beritahu. Kalau anak itu yang belalang tu tak beritahu dengan bapak dia film dia memang film dia pun tak tahu. Tapi sebabkan anak tadi dah tahu cerita dia, maka film dia kata saya dah tahu semuanya. Macam tu. Ni Nabi tuan-tuan, Nabi ni bukan macam kita. Nabi dia ada kelebihan tertentu dalam mata lain pada dia. Nabi dah tahu dah. Sebelum mana-mana sahabat datang nak tanya dengan Nabi dah tahu dah apa yang sahabat tu nak tanya. Samalah dengan lelaki daripada Saqif tadi nak tanya sesuatu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dia berkata, wahai Rasulullah, bahkan berilah jawapan kepada saya pada perkara yang saya ingin tanya kepada Tuhan. Maka baginda bersabda, kamu datang untuk bertanya tentang rukuk, sujud, solat dan puasa. Dia menjawab, tak salah lagi. Demi Tuhan yang mengutuskanmu dengan kebenaran, Tuhan tidak pernah tersilap kepada perkara yang berada dalam diri saya. Nampak tak? Jadi kat situ tahu dah. Nabi dah tahu dah. Yang laki sakit tu nak tanya apa dia tahu dah. Kalau kita tak tahu dah kan. Kecuali orang tu cerita masalah kat kita, baru kita tanya, tuan nak tanya apa tadi? Tahu tak? Okey. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Kemudian Nabi menghadap kepada lelaki Ansar pula. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Tak habis lagi hari ni. Lepas tu nanti kita masuk ke lepas hari Arafah, doa Nabi hari Arafah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Ada? Pertanyaan? Habis tak ada soalan? Okey, habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa 'ilman mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyana fatay alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'alifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashfa' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain la istajaba laha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal ya arhamar rahimin. Allahumma arfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fasya wal fitan wal munkar wa taun wasu'il mukhtalifati ma zahara minka ma batan min baladina hadza khassa wa min budari muslimin ka wal amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.